Seringkali kita mendengar kezaliman terhadap haiwan, khususnya haiwan peliharaan. Sama ada diabaikan, didera atau terpaksa berjuang untuk terus hidup setiap hari. Walaupun ditinggalkan tanpa makanan dan air, haiwan masih mempunyai sedikit harapan untuk hidup tanpa belas kasihan yang diimpikan. Ada yang ditemui dan diselamatkan, manakala ada yang tidak bernasib baik. Ditambah pula dengan layanan buruk segelintir kaki tangan pihak berkuasa tempatan yang melakukan tangkapan secara kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Penganiayaan berterusan telah menarik ramai pencinta haiwan dan suara orang ramai yang mahu tindakan diambil ke atas kesalahan dan kezaliman ini. Apa sahaja bentuk kekejaman terhadap haiwan tidak boleh diterima dan pihak berkenaan mesti menghentikan tindakan buruk ini. Akta Kebajikan Haiwan 2015 yang diwartakan tahun lalu dijangka dikuatkuasakan tahun hadapan bertujuan meningkatkan perlindungan dan mengelakkan penderaan terhadap haiwan. Di bawah akta itu kelak, denda minimum RM20,000 dan RM100,000 maksimum serta hukuman penjara 3 tahun dikenakan terhadap individu yang disabit kesalahan memukul, mengabai, mengurung haiwan dalam kawasan yang menyekat pergerakan semula jadi mereka, meracun dan membenarkan kekejaman dilakukan sehingga mendatangkan kecacatan haiwan peliharaan. Akta itu juga menetapkan semua individu dan perniagaan yang menjalankan aktiviti melibatkan haiwan perlu mendapatkan lesen. Di bawah syarat-syarat pelesenan, pemilik perlu memastikan haiwan bebas daripada kesakitan, penderitaan, kecederaan dan penyakit. Justru penting untuk menyemai kesedaran dan kefahaman di kalangan masyarakat mengenai kepentingan penjagaan haiwan agar mereka lebih bertanggungjawab terhadap kebajikan haiwan-haiwan ini sekaligus menyumbang kepada pembangunan masyarakat penyayang. Selamat pagi Malaysia. Okey, seperti biasa kalau kita pergi ke restoran-restoran, kita pasti akan didatangi oleh kucing-kucing yang terbiar kan. Dan itulah kadang-kadang ada bunyi kucing bagi-bagi. Dan kadang-kadang kita makan ada minta kucing-kucing ini seolah-olah seperti minta makanan. Saya rasa lebih wajar untuk kita berkongsi rezeki. Sebabnya ada hikmah di sebaliknya kalau kita berkongsi rezeki dengan binatang ataupun haiwan yang terbiar ini. Tetapi paling sakit hati kalau Hani bayangkan kalau kita tengok depan mata ditolak-tolak guna kaki. Ditolak dengan kaki, kuih-kuih dengan kaki tu. Shoo tak apa lagi. Macam, pergi. Macam saya rasa macam, kenapa buat begitu? Sebenarnya kan, kucing ni pun dipandai pilih orang tau. Jadi pilih maknanya kalau datang kepada handsome, kita, cantik-cantik. dia tahu dia macam mak kucing, ayah kucing dia tahu. Betul. Dia datang, tapi yang sebab bila datang tu, rezeki untuk kita sebenarnya bila kita feed atau kita bagi makan kucing tersebut. Kita cakap kucing, tapi sebenarnya ada banyak lagi haiwan peliharaan yang perlu kita jaga kebajikannya. Okey, bercakap tentang Hari Kebajikan Haiwan Kebangsaan 2016 yang akan berlangsung pada hujung minggu ini, 7/8/9, hari Ahad ini. Okey, terus saja bersama dengan tetamu kita Dato' Dr. Kuaza Nizamuddin Hassan Nizam, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterina Kesihatan Veterina. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam. Itu merupakan perkara biasa yang tadi saya dengan Hani bercerita, betul Dato' ya? Baru satu kisah tu. Satu banyak lagi, ada banyak Tapi lagi. bila isu orang tendang kucing sekarang ni, kalau bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015 ni, penaltinya tinggi ya. Ada penalti. Sampai daripada 20,000 sehingga 100,000. Wow. Ini ramai tak tahu Dato'. Ni saya nak maklum ni. okey. Jadi ini adalah sebab tu kita adakan Hari Kebajikan Haiwan Kebangsaan ni untuk memberi pendedahan pada masyarakat bahawa undang-undang ni akan berkuasa tahun depan. InsyaAllah. Dan jadi orang ramai kena ambil tahulah apa yang boleh buat, apa yang patut buat, apa kebertanggungjawapan seseorang pemilik haiwan tu. Jadi Akta Kebajikan Haiwan ni satu akta untuk pastikan kebajikan haiwan itu terpelihara. Itu yang terbiar dan terjaga juga dua-dua lah. Ya, kedua-dua. Atas laporan lah. So katakan macam tadi kan yang tendang kucing kan. Kalau kita buktikan ada kecederaan dan sebagainya, daripada 20,000 sehingga 100,000. Wow. 20,000 ke 20,000 minimum. Boleh juga dipenjara. So penalti agak tinggi. Tapi sebenarnya kuantum penalti ini sebenarnya
rakyat kita sendiri yang minta ditinggikan. Dulu kita letak 5,000, bila kita buat engagement dengan umum, kata perlu tingkatkan sampai 20,000. Apa faktor yang mendorong kepada satu jumlah sebegitu kompaun seperti itu, Dato'? Sebab ramai yang rasa kita perlu letakkan satu perhatian tinggi supaya tidak berlaku penganiayaan haiwan. So itulah dia punya asasnya lah. Okey, kalau mengikutkan Hari Kebajikan Haiwan Kebangsaan ni mungkin agak baru dalam kalangan masyarakat, walhal ia dah berjuangkan lama sebelum ini. Pastinya ada matlamat yang lebih konkret boleh kita kongsikannya selain daripada untuk menjaga kebajikan. Apa lagi perkara lain yang akan diberi kesedaran dalam kalangan masyarakat selain daripada yang kita bawa tadi 20,000 sampai 100,000. Kalau anda tendang dan kalau ada yang mengambil video ada bukti lagilah. Rasakan geram tak? Bila sebab kita tengok bila tendang-tendang kucing, ada yang bunuh kucing, aduh hai. Okey, baik, kita kongsikan lebih lanjut berkenaan dengan matlamat. Dia banyak aspek lagi dari segi kebajikan haiwan ni. Contohnya kita nak tingkatkan kebertanggungjawaban pemilik haiwan itu sendiri. Dia ada 5 prinsip universal yang perlu kita amalkan dalam penjagaan haiwan. Satunya ialah tentang dia punya diet, dia punya makanan cukup, perumahannya, pastikan kelakuan ataupun behaviornya tidak ubah suai. Contohnya kalau dia ada ekor, kita pergi potong ekor ataupun potong telinga untuk tujuan kosmetik, itu adalah satu kesalahan. Dan juga kita perlu jaga daripada kecederaan, kesakitan dan penyakit. Maknanya kena bawa pada ke klinik, dapatkan suntikan vaksin. So ada 5 prinsip utama yang perlu diamalkan oleh pemilik haiwan. Haiwan juga digunakan dalam kajian contohnya. Yang itu pun kita akan adakan garis panduan yang sistematik supaya penggunaan haiwan itu teratur dan tidak ada berlaku penganiayaan. So dan juga pelbagai aktiviti, contohnya pusat tunggangan kuda. Macam mana kuda itu dijaga dari segi ladamnya, dari segi kesihatannya, adakah orang-orang yang terlatih menjaga kuda dan lain. Untuk memastikan kuda yang dipelihara untuk tujuan tunggangan itu dipelihara dengan baik. Betul. So banyak aspek. Maknanya apa-apa yang berkaitan dengan haiwan perlu dilesengan. Contohnya kedai haiwan kesayangan. Betul. Pet shop. Bagaimana mereka simpan haiwan tu untuk tujuan jualan. Dari segi sangkanya, saiznya dan sebagainya. Ataupun contohnya dari segi pengangkutan, kita nak bawa ayam daripada ladang ke pasar. Betul. Saiz sangkanya macam mana, berapa banyak yang boleh kita letakkan. So semua tu akan kita gariskan dia punya spesifikasi. Dan mereka-mereka yang terlibat dalam industri ini perlu mengamalkan atau menepati piawaian yang telah ditetapkan. Jadi bila dia tak menepati, tindakan undang-undang akan diambil. Hostel dan hotel juga, tempat penginapan waktu kita bercuti keluar dari rumah pun perlu juga perhatian, betul Dato'? Salah satu isu yang sering kali disebut ataupun dibincangkan adalah tentang haiwan berkeliaran. So dalam semasa Hari Kebajikan Haiwan ni kita akan adakan forum untuk kita membincangkan apakah cara yang terbaik untuk kita mengendalikan haiwan-haiwan terbiar ni. Haiwan terbiar ni bukan saja haiwan peliharaan, termasuk juga haiwan macam kerbau, lembu yang dibiarkan begitu saja dan boleh berlaku kemalangan, kematian juga. Sebab pemilik haiwan itu tidak bertanggungjawab, dia lepaskan haiwan dan haiwan tu akan contoh kerbau tu duduk tidur atas jalan raya. Dan bila orang bawa motosikal, tunggang motosikal, langgar. Dan banyak kes berlaku. Ini akan dibincangkan menerusi forum forum ni pendekatan yang perlu diambil sebab PBT terlibat dalam isu haiwan berkeliaran. Tapi biasanya berlaku orang awam mengadu kata cara tangkapan tak betul, berlaku penganiayaan dan sebagainya. So benda-benda ni kita nak selaraskan, nak bincangkan supaya satu pendekatan yang terbaik boleh diambil. Ada 2 perkara yang saya tertarik apabila melihat antara aktiviti untuk Hari Kebajikan Haiwan Kebangsaan itu, Dato'. Itu pertama mengenai demonstrasi penjagaan kuda. Begitu juga pendaftaran haiwan kesayangan. Saya apa boleh Dato' kongsikan?
Kuda, kita akan bawa kuda dan kita akan tunjukkan prosedur-prosedur yang biasa dilakukan pada kuda. Contohnya macam mana nak asah gigi kuda, contohnya macam mana nak jaga gigi. Sebab kuda pun ada gigi. Itu demo nanti hari ada kedai. akan ditunjukkan macam mana nak buat penjagaan gigi, ladam, macam mana pemasangan ladam dibuat. Dan pasport. Pet pasport ni adalah satu tanda pengenalan pada haiwan kesayangan. Maknanya kita akan letakkan microchip dan bagi satu buku di mana ada dinyatakan dia punya detail haiwan tersebut. Jadi bila ada microchip dia macam IC lah, tapi dia dimasukkan dalam badan dia, bawah kulit. Dan boleh kalau dia pergi klinik Hilang? kita boleh hilang, yes. Boleh Peluang tahu untuk siapa hilang yang punya. Data ada. siapa yang punya. Dan kita sekarang ni ianya dijalankan secara voluntary, tapi insyaAllah bila dah kita kuatkan undang-undang, mungkin kita akan buat mandatory supaya nanti satu masa nanti bila kita jumpa haiwan mungkin yang berkeliaran, kita jumpa, kita boleh cek ada dia punya owner, kita boleh Ini untuk semua jenis haiwan lah kalau ataupun hanya kuda. Ya, kuda dan anjing dan kucing juga. Haiwan peliharaan lah. Ya. Contohnya macam pernah berlaku yang ada ostrich tiba dekat highway. Itu mungkin bila ada chip tu boleh kena pasti siapa pemiliknya. Ya, betul. Okey, baik itu dia. Banyak aktiviti yang berlangsung sebenarnya Cat and Dog Adoption Drive, aktiviti pendidikan kebajikan haiwan, pertandingan syarahan kebajikan haiwan. Syarahan pun ada juga di situ. Okey, jadi kita bawa murid-murid sekolah sebab pendidikan awal penting ataupun pendedahan dari segi kebajikan haiwan ni. Jadi ada murid-murid sekolah yang akan bersama kita dan kita bagi ruang dan peluang untuk mereka berpidato dalam berkaitan dengan kebajikan haiwan. Kita minta Datuk untuk wawakan sekali lagi dan jemput ramai-ramai untuk hadir pada 9 Oktober nanti. Di mana, pukul berapa, silakan? Okey, boleh saya tunjukkan. So ini Hari Kebajikan Haiwan Kebangsaan 2016 ni akan dilaksanakan di Jawatan Perkhidmatan Veterina di Ceras. Di Ceras ada dia punya GPS koordinat sehari suntuk hari Ahad ni. Jadi pelbagai aktiviti untuk semua golongan masyarakat ada. Yang agak menarik juga ialah kita akan keluarkan lebih kurang 600 hingga 700 voucher untuk dapatkan rawatan discounted. Pengurangan rawatan maknanya mungkin sampai 30% potongan. Contohnya kalau kita nak bawa untuk tujuan pemandulan, kita boleh dapat, kita dah bekerjasama dengan klinik swasta dan juga kerajaan untuk kita bagi diskaun untuk mereka buat pemandulan ataupun pemeriksaan kesihatan dan sebagainya. boleh semua apa jenis rawatan Tapi yang kena datang awal, ada dalam 600 voucher lah sahaja yang ada. Jadi first come first serve. Siapa yang datang dulu Rugilah perlu kalau daftar. tak datang, Ya, kalau daftar dan kita akan bagi voucher tersebut. Okey, baik itu dia. Jadi boleh datang beramai sekali lagi di Jabatan Perkhidmatan Veterina Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan sebenarnya anda boleh dapatkan info lanjut menerusi laman Sesawang. Ya, Sesawang. Benda cari Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. DVS www.dvs.gov.my. Okey, baik itu. Kita cakap selamat berjaya. InsyaAllah akan meriah itu nanti yang akan turut dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Menteri. Okey, kita cakap terima kasih kepada Datuk. Dan selepas ini ada satu lukisan tokoh Mak Hijrah Negeri Pahang yang kami nak kongsikan kepada anda.